Assalamualaikum dan hai semua. Kembali kita minggu ini dalam rancangan Bual Bicara The Game Changer. Saya Anita, Presiden Miasa dan juga host anda bagi rancangan kita ini. Dan seperti biasa, pada minggu ini kita membawa seorang individu ataupun personality yang banyak melaksanakan perubahan dan juga memberikan inspirasi terutamanya kepada rakyat Malaysia sewaktu negara kita bergelut dengan pandemik COVID-19. Dan suka saya memperkenalkan tetamu yang istimewa, iaitu Dr. Mala Santi Santera Segapan. Apa khabar Dr. Mala? Sihat. Apa khabar you all semua? Alhamdulillah sihat juga. Jadi Dr. Mala, pada hari ini kita nak membincangkan episod yang bertajuk mencetus transformasi kesihatan mental membendung stigma dengan peningkatan literasi. Jadi sebelum saya bertanyakan soalan kepada Dr. Mala dalam rancangan Bual Bicara ini, saya ingin memperkenalkan serba sedikit tentang Dr. Mala kita ini. Jadi Dr. Mala ni adalah seorang pegawai perubatan di Malaysia dan menggunakan nama Celoteh Dr. Mala. Jadi kita banyak melihat Dr. Mala kan dalam Celoteh Dr. Mala di Instagram contohnya, di laman media sosial Dr. Mala sendiri, di mana beliau juga menjemput tetamu-tetamu dan jurucakap dalam pelbagai acara, termasuklah media bernama TV3, dan beliau sebenarnya adalah anak kelahiran Pahang. Jadi betul, mungkin di situ Dr. Mala fasih berbahasa Melayu. Betul. Okey, dan beliau juga pernah melanjutkan pengajian dalam sarjana pengurusan pentadbiran dalam bidang pengurusan penjagaan kesihatan di Universiti Teknologi Malaysia. Dan selain daripada fasih tuan-tuan dan puan-puan dalam bahasa Melayu, Dr. Mala juga boleh bertutur dalam bahasa Rusia kerana pernah menyambung pelajaran di sebuah universiti di Ukraine. Kalau bahasa Rusia ni Dr. Mala nak cakap how are you tu macam mana, apa khabar? Kejap Lama dah betul, meninggalkannya. Okey. Dia dah karat sikit. Karat sikit. Okey. Dan beliau saat ini bertugas sebagai doktor di Jabatan Kecemasan di sebuah hospital di Kuala Lumpur. Dan Dr. Mala kita ni pernah juga diundang menjadi penyampai trofi bagi anugerah Bintang Popular Berita Harian ke-34 bagi mewakili, sudah tentu wira-wirawati pejuang barisan hadapan kita yang menghadapi musim pandemik di Malaysia 2 tahun lalu, dan kita masih dalam post pandemik ataupun pasca pandemik. Dan juga beliau menjadi penyampai trofi ini bagi kategori artis baru lelaki popular dan artis baru wanita popular. Macam mana pengalaman Dr. Mala pada waktu tu? Itu kali pertama saya pergi ke red carpet. Betul. So mula-mula bila media jemput tu, dia orang jemput dalam 3-4 bulan awal kan. Jadi kita okey je, kita biasanya dia orang shortlist later kan. So I tak fikir panjang. Bila dalam sebulan tu dia bagi invitation, baru gelabah cari baju semua. So pengalaman bekerja dengan stylist, designer, makeup, dilatih macam mana nak berjalan dekat red carpet. Ni yang kita tak tahu ni. Ada latihan pula nak berjalan catwalk Betul, stylist I memang ajarlah. Dia kata okey, jalan, pusing balik jalan. So dia memang ajar. And then macam mana nak berinteraksi dengan kamera, sebab kita berdiri kamera macam-macam angle. Jadi kita nak jaga diri kita. And pergi dengan suami juga waktu tu. So rasa macam dating sikit jugalah. Betul. Dan mungkin julung-julung kali dapat dating dengan suami juga. Betul. Sebab Dr. Mala juga sibuk seperti yang kita semua maklum. Dan juga Dr. Mala, kami ingin orang kata mengucapkan tahniah kepada Dr. Mala juga kerana memenangi Nona Superwoman Award 2022. Tahniah Dr. Mala. Thank you. Well deserved. Thank you so much. Alright. Jadi sebagai pembuka bual bicara kita, izinkan saya mungkin memulakan perbincangan The Game Changer kita hari ini Dr. Mala. Pertama kali rakyat Malaysia mengenali Dr. Mala sudah tentu daripada media sosial. Waktu kita semua bergelut dalam isolasi, mungkin ramai yang bergelut dengan isu-isu kesihatan mental, isu-isu kesihatan. Kemudian melihat Dr. Mala memuat naik banyak perkongsian tentang pelbagai isu yang berkait dengan kesihatan. Jadi Dr. Mala sendiri, apa yang mungkin menginspirasikan Dr. Mala untuk melakukan ataupun memulakan langkah tersebut? Waktu tu Puan Anita kan kita dalam PKP. Betul. Jadi semua orang berkurung dekat rumah. Dan semua orang terlampau takut. Betul. Dan saya bekerja dekat Jabatan Kecemasan. Betul. Jadi waktu tu selain daripada pasien COVID, kita memang tak ada pasien. Tak ada pasien kemalangan, tak ada pasien cerit-berit sebab semua makan kat rumah. Tapi kita ramai pasien yang panik, yang anxiety, warga emas yang datang ke hospital sebab mereka takut. Warga emas ni dia orang ada kencing manis, ada darah tinggi. Jadi bila dia tengok berita lepas pukul 8 malam tu, kematian tu memang ada underlying sakit jantung. Jadi dia jadi takut. Doktor saya nak check dan sebagainya. Jadi saya nampak yang
takut tu menyebabkan mereka lagi sakit. Betul. Jadi di situ bermulanya niat saya untuk berkongsi, sebab saya nak calmkan orang. Menenangkan rakyat ya. Ya, betul. Saya nak tenangkan mereka, dan sebenarnya saya nak tenangkan yang di sekeliling saya. Kawan-kawan, saudara mara, jiran-jiran lama, kawan sekolah rendah, sebab mereka semua mesej, malam macam mana ni malam? Malam bagi tahu aku malam, you know. Betul. So saya nak tenangkan mereka sebenarnya. Dan di awal ketika saya menceburi bidang media sosial ni, saya menulis. Oh, menulis. Mula-mula tu menulis di Facebook. Oh, Facebook. Yang lain semua saya lock private. Instagram, TikTok semua private. Blog ada? Tak ada blog. tak ada. Facebook. Okay. So Facebook saya tulis. Okay. Ya, jadi saya tulis status, saya terangkan ini keadaannya, saya tulis tentang virus tersebut, cara jangkitan, macam mana nak jaga immunity dan sebagainya. Jadi bila saya tulis akan likes, 1,000 likes, 2,000 likes dan sebagainya. Dan mak saya pun akan like juga. Betul. So one day tu bila saya balik kerja tu, mak saya tanya saya satu soalan, dan saya kata, mak saya kan dah tulis kat Facebook, mak pun dah like. Itulah jawapan dia. My mum kata, mak baca daripada atas sampai bawah. Atas tu mak faham, bila dah panjang-panjang tu mak tak faham. Tapi mak like lah sebab awak yang tulis. Betul. And then it made me realise that saya target warga emas, sebab diorang ni dalam kategori berisiko tinggi. Betul. Kan. Tetapi saya realise yang mereka macam mak saya lah, bila baca panjang-panjang tu dia dah tak mampu kan, dia tak susah mampu nak faham. Betul. Jadi di situ bermulanya saya terfikir saya nak bercakap. I see. Saya nak buat video sebab mak saya tak faham. Betul. My mum can read Malay, but too long tu dia tak boleh baca. Tapi untungnya sebab Dr. Mala dapat engage dengan masyarakat kita, sebab Dr. Mala fasih berbahasa Melayu sebenarnya. Jadi konten Dr. Mala ni sendiri ada mungkin di masa depan nak buat bahasa Inggeris juga ataupun bagaimana? Buat masa sekarang not yet in the plan pun, Anita. Sebab bagi saya lah ya, konten bahasa Inggeris sebenarnya orang yang fasih berbahasa Inggeris, mereka boleh dapatkan informasi di seluruh dunia. Betul. Everywhere. Yes. CDC, WHO, Australia, semua orang cakap bahasa orang putih. Tapi bahasa Melayu ni dia very limited. Dia Malaysia, Singapore, Indonesia, banyak tu je. Jadi orang kita yang kehausan informasi sebenarnya. Bahasa Tamil pula. Baru nak tanya bahasa Tamil. Saya boleh bercakap bahasa Tamil fasih. Saya bercakap bahasa Tamil dengan parents-in-law semua. Tapi saya tak pergi sekolah Tamil. I see. Sekolah kebangsaan. Saya sekolah kebangsaan. Jadi penguasaan saya dalam bahasa Tamil terutamanya menggunakan perkataan yang formal, mungkin lebih formal ya. Formal dan perkataan yang teknikal untuk perubatan, nak suruh dia orang faham tu kuranglah. Kalau nak tengok cerita Tamil, nak bergelak ketawa tu boleh. Itu boleh. Jadi belumlah yang tu. Okey. Dr. Mala, mungkin sedikit sebanyak masyarakat kita, rakyat Malaysia tahu tentang ialah perkongsian Dr. Mala di media sosial dan sebagainya, tapi pekerjaan hakiki Dr. Mala itu sendiri mungkin kurang daripada masyarakat kita tahu, mungkin kurang jelas ya apabila kita bercakap tentang Jabatan Kecemasan dan sebagainya. Tapi apa fungsi utama Dr. Mala di Jabatan Kecemasan, dan mungkin Dr. Mala boleh membawa kami kepada hari-hari bersama dengan Dr. Mala tu macam mana sebenarnya? Okey, saya bertugas di Jabatan Kecemasan di hospital swasta. Ni dah tahun ke-9 saya berada di swasta. Dah lama dah saya keluar swasta tapi tak banyak beza dengan Jabatan Kecemasan di hospital-hospital kerajaan di seluruh negara lah. Hospital Jabatan Kecemasan ni kita first liner. Kita first line, betul-betul front line. Ya, jadi kes yang betul-betul kritikal ni adalah serangan jantung, stroke, kemalangan dengan patah yang nyata, berdarah, sawan, tidak sedarkan diri. Yang ni semua kita panggil kes yang betul-betul kritikal. Tapi saya juga banyak tengok kes separa kritikal. Kita panggil semi emergency. Contohnya demam yang berpanjangan, batuk yang berpanjangan, sesak nafas tetapi masih boleh bercakap. Kemalangan dengan tiada patah, luka-luka, pengsan di perhimpunan contohnya. Itu semua kita panggil mabuk pregnant. Ini semua kita panggil kes para kritikal lah, tidaklah perlu masuk ke zon resusitasi, tapi kita kena baringkan pasien, bagi rawatan, bagi drip dan sebagainya. Kerana saya bekerja di swasta, jadi kita banyak juga kita panggil cold cases. Contohnya orang yang demam sehari dua, sakit kepala, sakit lutut, doktor saya nak x-ray, dan ramai jugalah followers yang mencari saya. Walaupun sepatutnya Jabatan Kecemasan ni dia tak boleh buat appointment tau. Dia untuk walk in, tapi
patient akan call jugalah, tanya bila Dr. Mala masuk dan sebagainya, dan staff akan bagi tahu, so they welcome lah, doktor saya ni dah 3 bulan macam ni macam tu, period problems and etc. Perkara yang kita perlu buat x-ray, buat ultrasound, buat blood test, dan boleh go through Jabatan Kecemasan lah. So ada peningkatan lah, bermaksud patient Dr. Mala di Jabatan Kecemasan setelah Dr. Mala keluar di media sosial. I see. Okay. Yes. Tapi apabila Dr. Mala ni, jelah kita pun maklum ya Dr. Mala, kalau kita berada di Jabatan Kecemasan, sudah tentu kita bukan saja individu keluarga trauma, tetapi Dr. Mala yang merawat mereka. Bagaimana Dr. Mala sendiri menjaga mungkin ya kesihatan Dr. Mala, kesihatan mental Dr. Mala, emosi Dr. Mala sendiri, kerana setiap hari melihat ya kemalangan, ialah keadaan-keadaan individu yang kronik kan Dr. Mala. Betul. Jadi mungkin Dr. Mala boleh kongsi sedikit. Dulu waktu saya junior MO, sekarang saya rasa saya dah senior sikit. Otai sikit. Okay. Dulu waktu saya junior MO, saya rasa saya terlampau berkobar-kobar nak selamatkan semua orang. Betul. Nak sihatkan semua orang. Jadi actually itu memberikan burnout. Betul. Sebab in the end of the day, tubuh mereka, hak mereka, pilihan mereka. Sebagai doktor, sebagai perawat, tugas saya adalah memberikan 100% saya dari segi rawatan, dari segi penjelasan, dari segi teamwork, nurses saya dan sebagainya. Tapi pilihan di tangan mereka. Jadi bagi saya, macam mana saya jaga mental health saya adalah bila saya bekerja, saya 100% bekerja. So kalau you all tengok Dr. Mala tak post tu, maksudnya saya tengah bekerja lah. Saya berpegang kepada polisi media sosial syarikat saya, ketika bekerja tak boleh post. Komen tak boleh, semua tak boleh. Sebab walaupun tak ada patient, walaupun kita relax, so tak boleh dalam waktu bekerja ya. Ketika waktu kerja tak boleh. Kalau ada juga post yang keluar tu, biasanya adalah admin ke orang lain yang tolong postkan, but not me. So saya berpegang kepada situ. So cara saya jaga mental health saya ialah di mana saya berada, di situ fokus saya. Saya settlekan semua kerja, saya make sure saya duduk sekejap 10-15 minit, tengok lagi apa yang tak settle, saya bye-bye, saya ambil beg balik rumah. Sekarang saya dah jadi mak. So then saya fokus there. So I try untuk tidak campur, tak mix. Dan juga saya sebenarnya macam saya dah cakap dalam banyak interview sebelum ini, tiada siapa pun yang boleh jadi superwoman ataupun superman tanpa support system. Tanpa sokongan. Jadi saya tak pernah malu, tak pernah hesitate untuk minta bantuan. Alhamdulillah. Di tempat kerja pun saya perlukan nurses punya sokongan. Kalau busy kan, kita akan jadi teamwork. Babe, kau buat dulu babe. Ni babe. You know, we know how to handle sebab dah busy kan. So kita kena minta bantuan. Di rumah pun saya ada pembantu rumah full time yang very sweet, very nice. She loves my children. I'm blessed. Saya tak pernah you know, kalau saya perlu minta tolong dia, saya akan minta tolong dia. Husband is a great help for me, and my mom and my dad. Whenever saya, contohnya 5 hari ni saya busy, mak dekat Kuantan, so mak minggu ni boleh tak mak datang, sure come over, dia akan tolong. So saya rasa untuk berkebolehan membuat apa yang saya buat, definitely semua orang perlukan support system. Betul Dr. Mala. Silakan. And for me, saya rasa a lot of ladies, kita rasa down, kita rasa kita ni tak kuat, kita rasa kita ni I'm not a good mom kalau kita terpaksa minta bantuan. Saya nak betulkan persepsi tu. We cannot fly if we don't get help. Alright, so it's okay untuk minta bantuan, you know, benda yang orang lain boleh tolong kita. And that's why dalam celoteh Dr. Mala juga saya ada team. Saya ada bantuan. Saya akan ni you tolong buatkan, ni you tolong editkan dan sebagainya. Jadi kita boleh fokus kepada apa yang some benda kita tak boleh minta tolong. Kita je yang boleh buat benda tu. Yang tu kita fokus lah. Tetapi yang boleh minta bantuan, mintalah bantuan. Jangan pandang rendah ataupun pandang serong kepada ibu dan wanita, terutamanya yang berkerjaya ataupun seluruh rumah sendiri yang perlu meminta support daripada sekeliling dia. And when she shines, then she shine for everybody. Yes, exactly. Ini sebenarnya satu poin yang sangat penting ya semua, sebab yalah Dr. Mala, saya sendiri ya sebagai seorang individu yang berjuang dengan penyakit mental, dan ramai ya rakan-rakan seperjuangan kami ini, sebenarnya kita selalu rasa takut, kita rasa malu nak meminta bantuan, nak meminta pertolongan ni, kita rasa
itu adalah satu kegagalan sebagai seorang ibu. Terutamanya kalau kita seorang ibu bekerja, dan juga bekerja, nak meminta pertolongan itu menjadi sesuatu yang sangat berat. Itu yang menjadi apabila dah bergelut dengan isu kesihatan mental dan penyakit mental ni, dia dah menjadi teruk dan menjadi mudarat, baru kita nak bangkit meminta pertolongan. Walhal seperti apa yang Dr. Mala katakan tadi, kita semua perlukan bantuan, dan sokongan sudah tentu adalah faktor pelindung yang sangat penting sebenarnya untuk menjaga tahap kesihatan semua. Dan Dr. Mala mungkin sedikit tentang apabila Dr. Mala berkongsi di media sosial, bagaimana sebenarnya caranya Dr. Mala, sebab ramai orang yang menggunakan social media ataupun media sosial ni untuk berkongsi ilmu, berkongsi pengalaman dan sebagainya, tapi banyak juga kita panggil ialah informasi dan maklumat yang tidak tepat ataupun kurang tepat. Jadi bagaimana sebenarnya cara untuk kita nak membendung salah faham, nak membendung informasi yang kurang tepat, ilmu yang kurang tepat ini? Mungkin Dr. Mala boleh memberi pandangan. Selepas ini kita perlu berehat sebentar. Jadi kita kembali semula dalam rancangan The Game Changer. Hi there. If you're watching this, you probably care about change. And one of the ways to make the biggest changes is to take care of our mental health. If you want a safe space to share and grow with others, consider our Circle Time and peer support. If you want to express your emotions with your creative side, why not try out our expressive dance, speech and drama, or even art classes? If you need help figuring things out, processing your emotions, or support with your mental health challenges, our counselors, clinical psychologists, and spiritual therapists are here. If you want a snapshot of your mental health, come in for our mental health screening and assessment. At Miasa, we care for you and we want to be there for you. If you're having trouble figuring out where to begin, contact us and we'll help you get started. Because you matter. Kembali semula dalam rancangan The Game Changer. Kita masih lagi dalam perbincangan dengan Dr. Mala. Dr. Mala, jadi mungkin kita boleh sambung sedikit jadi pandangan Dr. Mala mungkin macam mana kita nak membendung maklumat dan informasi yang kurang tepat ni sebenarnya, Dr. Mala? Saya rasa cara yang paling baik untuk membendung masalah informasi kurang tepat ini adalah bila kita perkasakan masyarakat kita dengan informasi yang betul. Okey. Jadi mereka automatically akan, bila dia tengok benda yang tak betul, dia tahu yang ini tak betul. Okay. Contohnya bila kita bercakap tentang produk-produk yang dikatakan magic, tonik itulah, tonik inilah, minum je satu botol ni, semua satu badan boleh jadi putih lah. Kurus cepat lah, kurus cepat, sembuh cepat, luka baik cepat, semua cepat. Semua cepat. Lepas tu satu jus tu kan, kecil manis boleh baik, darah tinggi boleh baik, sakit jantung boleh baik. I pernah tahu waktu my dad nak buat operation untuk jantung, ada seorang relatif ni, dia call, dia kata you minum jus ni 3 botol, blok tu boleh baik, tak boleh buat pembedahan, tak payah buat pembedahan. Wow. I cakap kat dia, boleh uncle, kita bedah abah dulu bagi dia sihat, baru minum jus. Jus tu nanti saya jual dekat lobby IJN. Jadi so saya rasa kalau kita dah ada content creator yang memberikan ilmu yang betul, ilmu yang tepat dengan cara yang beradab lah. Janganlah menjerit-jerit, menari-nari tak senonoh, don't do that. Bila kita berikan konten dalam bentuk yang betul dengan adab yang betul, akan ada follower yang beretika. Maka bila mereka tengok benda yang salah, follower kita ni akan tahu ini salah, ini tak betul. Saya ingat saya pernah dengar doktor sekian-sekian cakap salah. Saya pernah follow jururawat tu, dia pernah cakap ubat ni, krim ni tak bagus sebenarnya. Jadi bila kita perkasakan masyarakat kita, anak-anak kita, remaja kita dengan ilmu yang betul, ilmu yang tepat, maka automatically mereka akan tahu benda yang salah. Kita tak payah lawan benda yang salah tu, dia tak akan dapat traffic pun. Dia takkan, biarlah dijual ke, biarlah dia create some content ke, dia akan menangis di bucu katil saja sebab people know it's wrong. Okey. Tapi bagaimana Dr. Mala, sebab banyak sebenarnya ialah bukan saja informasi ataupun di social media ni banyak orang yang berkongsi dan sebagainya, tapi macam Dr. Mala kata, okey, kita
tahu, mungkin kita lebih arif, kita tahu yang mana tepat, yang mana kurang tepat, tetapi terlalu banyak sebenarnya informasi. Jadi untuk kita nak memastikan secara tuntas ni agak sukar lah sebenarnya Dr. Mala. Cuma saya nak tanya Dr. Mala, apabila Dr. Mala nak memperbetulkan, mungkin ya ada Dr. Mala kongsikan video nak memperbetulkan sesetengah persepsi. Mungkin saya suka video Dr. Mala waktu di Bali hari itu menegur wanita Islam yang berpakaian Bollywood dan sebagainya. Itu kan sebab itu bukan sesuatu bagi saya ya personally, bukan satu teguran yang mudah sebenarnya. Betul. Dan cara Dr. Mala tu, saya sebagai seorang individu beragama Islam pun tak terasa. Jadi seperti yang Dr. Mala katakan tadi, adab tu penting untuk kita jaga. Jangan kita borderline biadab, kita kata. Correct. Jadi bagaimana Dr. Mala, apa yang Dr. Mala fikirkan pada waktu tu? Adakah are you second guessing yourself bila nak berkongsi sesuatu seperti itu? Ada persiapan itu bagaimana? Sebab saya tahu ni bukan mudah ya sebenarnya Dr. Mala. Tapi mungkin kita boleh berkongsi kepada konten-konten creator di luar sana, mungkin boleh diguna pakai sebagai panduan lah, kita katakan. Bagaimana Dr. Mala? Okey, video yang tentang tema Bollywood tu sebenarnya saya tersasar sikit dia. Saya selalu mengingati diri saya, ingatkan Mala, you kena concentrate medical sahaja. Okey. Saya kalau boleh tak nak sempang masuk. Tak nak masuk area orang lain, tak nak masuk luar bidang orang kata. Tak nak politik ke apa ke, I tak nak. Betul. Banyak jemputan tapi saya tolak, saya tak nak. Tapi yang itu, it was very biasanya kalau saya nak share sesuatu, saya akan make sure saya baca, saya ada knowledge. Kalau di luar sedikit kepakaran saya, contohnya tentang penyakit jantung, buah pinggang, saya akan tanya pakar-pakar yang sesuai. So saya dah prepared, saya dah ready, baru saya akan buat video. Cuma video tu saya jarang edit lah, setakat saya guna filler word macam tu kan, tersasul sepatah dua, saya malas lah nak edit. I just upload ni. Tetapi video yang tema Bollywood tu was spontaneous. Saya balik kerja, saya nak pergi ambil my mum. In between tu, sebab my mum tak jawab telefon, saya pun on. Sebab waktu tu minggu Deepawali, jadi saya tengok ramai yang upload dan saya kena tegur kawan saya seorang-seorang. Babe, kau tak boleh babe. Tu semua tanya kenapa. So I thought one shot lah, saya bagi tahu semua orang kan. Sebab nampaknya macam ada satu confusion. So itulah saya kata, saya macam terpanggil. Saya tak suka buat benda tu sebenarnya di luar bidang saya kan. Tapi saya macam ada something yang memanggil saya buat, saya upload, saya terus pergi shopping dan sebagainya. Bila saya tengok dah 3 million views. Betul. Jadi kadang-kadang tu kalau niat kita baik, betul. Kalau kita macam kita menjaga adab, menjaga tutur kata. Betul. Dan tak salah kalau dalam video tu pun saya rasa saya ada minta maaf. Saya kata kalau saya tegur ni salah, saya minta maaf. Dan saya juga ada sebut kalau apa yang saya cakap ni salah, saya tak pasti, tapi boleh rujuk kepada ustaz-ustazah ataupun mana-mana PU untuk mereka komen. Tapi ini dari segi agama saya. Jadi penting untuk kita relate juga dengan kepakaran yang lain. Ya, bagi diorang ruang untuk mereka stitch. Kalau kita panggil TikTok, dia orang boleh stitch, dia orang boleh komen juga. Jadi bila kita jadi content creator, kita share informasi ni, kita kena humble jugalah. Kita kena rendah diri. Kita ni tak adalah terlampau pandai dalam semua bidang dan kita kena terbuka untuk criticism. Mungkin kali ni rezeki Dr. Mala positif diterimanya. Kalau next time contohnya touch wood, ada sesuatu yang saya kata itu tidak betul dan ada orang perbetulkan, doktor sekian-sekian dan sebagainya, jadi kita kena terima dengan hati yang terbuka. Betul. Dr. Mala, bagaimana pula orang kata komen-komen yang negatif lah contohnya? Dr. Mala sendiri pengalaman dengan komen-komen negatif ada ke, banyak ke, sikit ke contohnya? Tapi yang penting di sini, bagaimana Dr. Mala handle bila ada mungkin komen-komen yang negatif ni? Sebab kami melihat dia di Miasa, apabila penggunaan social media ni banyak, kita dalam social media juga seharian, apabila kita mendapat komen-komen yang negatif ni memberi impak ya sebenarnya kepada kesihatan mental. Kadang-kadang orang juga boleh, orang kata dalam keadaan murung, sedih, tak nak tengok dah media sosial dan sebagainya. Mungkin komen Dr. Mala sedikit. Okey, pengalaman saya berdepan dengan komen negatif ni, Puan Anita, waktu saya buat live zaman PKP dulu kan, saya buat live. Betul. Ketika saya live, akan ada orang keluar dengan live comments yang mencarut-carut. Kita perempuan kan, bila dia menggunakan perkataan mencarut macam tu dan kita tengah bercakap live, waktu saya live akan ada 5,000 live viewers. Saya pernah 10,000 live viewers, and bila diorang masuk macam tu memang ganggu. Jadi macam saya kata, I'm somebody yang tak pernah hesitate untuk minta bantuan. Jadi bila komen macam tu timbul, that was the first time saya minta kawan saya untuk jadi admin. So bila saya live, Norzat admin, Norzat akan block orang-orang yang komen tu. Oh, kita block. I see. Sebab dia fake account. Kebanyakannya fake account. Yalah, betul. Orang yang komen dengan ayat-ayat sarkastik ataupun mengatakan perlu ke vaksin ni doktor, contohnya anti vaksin dan sebagainya, kita tak block.
Kita hanya block orang yang mencarut. Okay. Dia mencarut tu saya rasa dah above the limit lah. I cannot tolerate. Yang tu semua kita block. So di situ bermulanya saya minta bantuan dan saya macam Puan Anita kata, ada orang tak nak tengok media sosial langsung. Saya rasa itu hanyalah postponing the problem, because somehow akan ada orang yang screenshot tunjuk kat kita, kita akan tahu juga it's at the back of our We cannot mind. please everyone. So for me, I tengok, I take, kalau saya perlukan sehari dua, saya akan leave that. So saya akan tengok dan saya akan dalam WhatsApp group dengan kawan-kawan yang rapat, ahli keluarga dan sebagainya, saya akan vent out like you know, I hate this, look at that, gelak-gelakkan dan sebagainya. Ada kawan-kawan yang akan pergi investigate ini dan sebagainya. So kalau saya perlukan masa, saya akan vent out, saya akan take time sehari dua, mungkin tak buat content dulu, relax dulu, and then come back stronger. I see. So saya rasa bila tak nak tengok, tak nak tu, actually kita lari daripada masalah. Kita avoid kan sebenarnya, mengelak. Yes, baik kita face dan kita lepaskan perasaan kita, kita share. Biasanya mangsa suami saya lah. So saya akan tunjuk tengok ni Habi dan sebagainya. So kalau dulu dia akan cakap, it's okay lah, ignore. Sekarang dia dah tahu bila dia cakap macam tu, saya jadi lagi marah sebab we want to leave it, right? So kita akan tengok dan sebagainya, dan okay, lepas tu move on. Sebab benda itu, komen mereka ataupun kritikan mereka, as long as ia tidak benar, saya pasti apa yang mereka kritik itu sesuatu yang salah, hanya untuk gelakkan kita ataupun ejek kita. Ia tidak mengganggu personality saya. Saya sedikit pun tidak mengubah diri saya. Apa-apa kritikan yang bagi saya ia tidak benar. Contohnya bila saya live, saya pakai baju tidur dan saya tak pakai makeup apa-apa, gitulah saya live. Sebagai seorang ibu kan, saya live pukul 9.10 malam. Lepas live nak tidur, bayangkanlah dah pakai satu kerja pula, nak cuci kan, kita malas kan. So that was how I was. Tapi ramai yang pergi komen kata, doktor beradablah sikit, pakailah makeup sikit, pakailah baju formal sikit dan sebagainya. Tapi saya tak marah, tapi saya rasa this is me. Tak mengganggu Dr. Mala pun. Tidak mengganggu. Saya rasa pakaian itu tidak berjolok mata. Betul. Dan sesuai sebab saya memang di rumah. Bila saya buat program dengan doktor-doktor yang lain, saya pakai formal, saya pakai scrub. Betul. Ini bila saya live secara santai dengan follower saya rasa dress code tu okey. Ini menarik sebenarnya poin ni Dr. Mala, kerana yalah kita dah beberapa episod ni, mungkin episod ke-6 hari ni, tapi dalam beberapa episod yang lepas kita juga bertanyakan jugalah soalan yang sama kepada beberapa individu dan personality di rancangan Game Changer. Mereka juga berkata bahawa apabila ada komen-komen yang negatif, mereka sebenarnya membaca setiap komen tu. Sebab macam Dr. Mala kata, takkan kita nak sentiasa mengelak, kita nak confront juga, kita nak baca betul ke tak. Kalau macam Dr. Mala kata tak betul, tak mengganggu pun sebenarnya. Tetapi kalau mungkin ada sedikit kebenaran, kita boleh muhasabah diri. Ini juga penting supaya penambahbaikan, because we are not perfect. Correct. Jadi penambahbaikan dapat berlaku. Mungkin ada sesetengah perkara Dr. Mala, kadang-kadang kita terlepas pandang. Mungkin kita pun, orang kata manusia, bukan nak orang kata nak menjadi manusia ni is a reason untuk membuat kesalahan, tapi maknanya biasa sebenarnya. Mungkin ada kita terlepas pandang, tetapi menarik sebenarnya untuk melihat. Saya bagi contoh Puan Anita. Contoh, boleh silakan. Saya pernah ada satu komen ni, dia guru bahasa Melayu. So, so dia komen sebab dalam live saya selalu menggunakan perkataan korang waktu tu. Korang, korang okey tak, apa khabar korang hari ni dan sebagainya. Dan cikgu ni dia komen, dia kata, doktor saya suka semua konten doktor dan sebagainya, cuba saya nak tegur, perkataan korang tu sebenarnya berasal daripada kau orang. Jadi followers Dr. Mala ramai yang agak berumur, warga emas dan sebagainya, mungkin tak sesuai. Betul. Mungkin mereka terasa, tapi saya faham sebab doktor bercakap secara santai. Informal kan? Informal, tak ada masalah. Cuma kalau boleh doktor betulkan, sebab it's just one comment among beribu-ribu yang sebenarnya boleh terlepas pandang. Tapi saya ambil inisiatif. Selagi minda saya boleh ingatkan diri saya akan avoid guna perkataan korang tu. Sebab tu saya menggunakan you all, guys, tuan-tuan. Saya ubah sedikit sebab saya tak nak yang lebih tua daripada saya tu terasa, terutamanya ramai cikgu-cikgu yang pernah mengajar saya. Betul. Jadi benda yang kita boleh muhasabah diri, kita boleh ambil. Alhamdulillah. Dr. Mala, bagaimana pula dengan orang kata perlaku rakyat Malaysia, terutamanya golongan muda dalam penggunaan media sosial ni? Dr. Mala sendiri kan katakan tadi, apabila Dr. Mala pergi live, pada awalnya target tu adalah warga emas. Kemudian daripada situ, bila ramai dah mengenali, ramai yang follow Dr. Mala. Jadi sekarang ni mungkin followers Dr. Mala ni lebih daripada golongan mana? Dan kalau golongan muda ni, mungkin pandangan Dr. Mala sendiri bagaimana?
Okey, golongan muda ni ya 18 hingga 25 tahun lah saya nak betul. kira muda sebab sebab saya rasa dia orang lagi muda lah daripada saya. Sebenarnya I thought saya tak ramai followers daripada 18 hingga 25 tahun ni. I thought. Okey. Sebab bagi saya mereka ni golongan yang lebih pentingkan entertainment, fashion, beauty, travel sebab dia belum masuk ke fasa yang dia mencari tentang perubatan. Betul, sebab dia masih sihat kan? Yes, most of betul. them sihat. Most of them tak fikir lagi pasal penyakit kronik dan sebagainya and so Betul. on. So saya ingatlah, tapi bila saya keluar, bila saya berjumpa, bila budak-budak yang form 5 semua nangis-nangis form 4. Oh, Dr. Mala saya suka sangat doktor, saya jadi confused. Oh, they still follow rupa-rupanya. So saya pernah lah tanya mereka sebenarnya kenapa you all follow Dr. Mala. Saya kan cakap benda yang boring untuk you all. Dia kata oh sebab nenek ada kencing manis. Betul. Sebab ayah saya sakit lutut. Jadi bila doktor buat topik tu saya download, saya bagi kat ayah. So saya follow. Oh, baru saya faham. Jadi sebenarnya golongan muda ni adalah golongan yang hauskan informasi dalam semua bidang. Betul. Cuma kita kena bagi mereka dengan the right way, dengan kaedah yang betul, dengan cara yang betul. Dan saya rasa golongan muda ni mereka ada satu pegangan. Okey. Dia lebih ke arah positivity. Dia lain daripada generasi kita boleh marah-marah, kita boleh sarkastik, kita boleh. Tapi yang muda ni kalau kita sarkastik sikit pun dia orang tak boleh terima sebenarnya. Dia sentap dah kan? Dia dah sentak betul. Dia dah tak nak follow dah dan sebagainya. Jadi saya rasa kita kena faham tentang tu. Dan golongan muda ni juga mereka tak suka, yang saya perasan mereka tidak suka dipandang remeh sebagai alah dia ni budak lagi, dia ni muda, Betul. dia ni tak tahu apa-apa. Actually dia orang sangat bijak, sangat knowledgeable dan sangat pandai dalam dia untuk spread information. They are very good actually. Sepatutnya kita menggunakan kebolehan mereka terutamanya dalam bidang teknologi. Betul. Dalam bidang sekarang ni kan orang kata media sosial ataupun media ni is a snowball effect. Yes. Jadi sepatutnya kita gunakan kelebihan mereka untuk terutamanya faham tentang algoritma dan faham tentang apa konten yang boleh tangkap diorang punya attention. Betul. So saya rasa 18 hingga 25 tahun ni in summary mereka adalah golongan yang sangat fragile, sangat sensitif dan sangat penyayang actually. Dr. Mala sendiri kalau melihat daripada golongan muda ini, Dr. Mala, kan kita ada pelbagai platform. Dr. Mala sendiri paling aktif dalam platform yang mana satu sebenarnya? Saya bermula dengan Facebook. Okey. Dalam setahun saya hanya di Facebook. Okey. Saya langsung tak masuk Instagram. Ada Instagram dan TikTok tapi saya lock lah. Tapi follower saya di Facebook tu mereka download dan mereka post di Instagram, mereka post di TikTok. I see. Contohnya saya buka Instagram saya kepada public bila Datuk Aznil Pak Haji Nil. Nawawi, Pak Nil dengan Era Fazira post video saya. I see. Jadi bila semua orang Follow. cari jadi saya buka lah, jadikanlah public. Sama juga TikTok. Saya orang lain download video saya dan post di TikTok. Dan mencari mana akaun Dr. Mala, mana akaun Dr. Mala. Jadi saya buka di situ. Jadi kalau nak kata paling aktif tu sebenarnya Facebook. Tetapi sekarang ni saya berada di fasa yang mana konten saya akan post ke semua platform. Okey, jadi Facebook, TikTok, Instagram, Twitter. Oh, Twitter, I see. Okey, boleh. Terima kasih Dr. Mala. Mungkin kita berehat seketika, kembali semula dalam rancangan The Game Changer.
Kembali dalam rancangan The Game Changer, kita masih lagi dalam bual bicara bersama Dr. Mala. Dr. Mala, mungkin kita nak bertanya sedikit tentang isu kesihatan mental. Okey, isu kesihatan mental, penyakit mental seperti yang ramai daripada masyarakat kita maklum, stigma hadir. Persepsi negatif terlahir. Kemudian bila ada stigma, bila ada wujudnya persepsi negatif ini, maka terlahirlah orang kata berlakunya diskriminasi, Dr. Mala. Betul. Jadi mungkin pandangan Dr. Mala sendiri, sebab apabila tercetusnya pandemik COVID-19 yang Dr. Mala, salah satu hikmah yang sangat besar adalah kita dapat menormalisasikan perbincangan ini. Betul. Dulu-dulu kalau kita bercakap tentang penyakit mental, orang semua takut lari dan sebagainya. Kita tak nak berkawan, apalagi tak nak berkahwin lah dengan orang yang ada penyakit mental contohnya. Jadi apa pandangan Dr. Mala dengan hadirnya penggunaan media sosial yang sangat orang kata meluas ini, bagaimana kita nak membentera sebenarnya stigma-stigma ataupun persepsi negatif ini yang masih lagi menebal, masih lagi dahsyat dalam kalangan rakyat Malaysia. Bukan saja rakyat Malaysia lah, sebenarnya serata dunia. Mungkin sedikit pandangan Dr. Mala. Pada pendapat saya, kita boleh hapuskan ataupun kurangkan lah. Hapus tu susah. Betul. Hapus Kurang. tu susah. Tak boleh Misi terus kita hapus. kurangkan. At least lah kurangkan stigma tentang kesihatan mental ni apabila lebih ramai yang tampil ke hadapan dan berkongsi kisah tentang diri mereka sendiri. Bukan kongsi pasal jiran, pasal atuk, pasal kawan dekat office, sebab itu menjadikan ia satu gosip. Betul, membawang lah kita kata. Membawang bila ada contohnya lah influencer, dia bercerita tentang colleague dia dulu-dulu lah sebagainya. Dia jadikan macam macam awak jadikan hidup orang lain sebagai konten. Betul. Jadi orang yang nak berkongsi pun dia jadi takut. Sudah, dia ni kalau kawan aku sekarang 10 tahun dia jadi influencer, kan cerita aku pula dia jual. Betul. So saya rasa kita kena berkongsi kisah tentang diri kita. And it has to be real. Contohnya saya memang pernah go through burnout. Dan bila saya berkongsi kisah tentang saya burnout, ramai yang kata saya pun burnout, doktor. Betul. Mereka juga terbuka untuk berkongsi, merasa berani untuk berkongsi sebenarnya. Macam saya kata, bila saya diberikan Superwoman Award. Betul. Jadi ramai yang kata, kawan saya sendiri ramai kata, aku tak bolehlah jadi macam kau Mala, kerja lagi, rumah lagi. Jadi benda tu overshooting. Kita rasa, bagusnya dia menjadikan orang lain yang rasa saya ni tak cukup bagus. Di situ bermulanya sebenarnya. Jadi media sosial ni boleh jadi toxic positivity. Yes, betul sebenarnya. Dia boleh memberikan satu gambaran yang hidup ini terlampau perfect, terutamanya untuk selebriti, untuk influencer yang kita tengok dekat media sosial, benda yang baik je kan. Betul. Posting gambar paling cantik, holiday paling best, dah filter habis baik dah, dan sebagainya. Jadi saya rasa penting untuk orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang orang kata with great power comes great responsibility. Definitely. So orang yang berpengaruh, orang yang influencer, public figures, and teachers, politicians, whoever they are, kongsikan hari-hari yang susah, kongsikan your difficult days. Betul. Kongsikan anda punya share of rasa burnout. Yes, cabaran dan sebagainya. Bila kita kongsikan apa yang benar, kisah benar yang berlaku dan macam mana kita mengatasinya. Betul, sama, ini penting. Yes, sama ada saya hanya perlukan mental health day off, ataupun sehingga perlukan terapi, ataupun sehingga mengambil ubat dan sebagainya. Jadi bila ini lebih banyak dikongsi, lebih banyak dinormalisasikan dan di-cover oleh media yang penting. Betul. Dia akan menjadikan kita lebih terbuka. Jadi di situ saya rasa kita boleh kurangkan dan hopefully satu hari nanti hapuskan stigma terhadap mental health. Dr. Mala, ni sebenarnya satu poin yang baik ya. Apabila bukan saja kita dapat menormalisasikan perbincangan ni, Dr. Mala, tapi menormalisasikan pengambilan ubat seperti yang Dr. Mala katakan. Bila kita sebut pasal penyakit mental, nak mengambil ubat je stigma tinggi sebenarnya. Ni mesti gila, kalau tak makan ubat ni bunuh orang contohnya. Jadi ini sebenarnya pandangan negatif. Dan salah satu lagi poin Dr. Mala yang penting tadi, media sebenarnya Dr. Mala yang memainkan peranan yang sangat penting sebenarnya untuk membantu kita semua mengurangkan stigma dengan memperbetulkan, memberikan gambaran yang tepat, berkongsi ilmu yang tepat tentang kesihatan mental, isu-isu yang berkaitan dan sudah tentu penyakit mental itu sendiri. Terima kasih banyak-banyak Dr. Mala ya tentang pandangan tersebut. Tapi bagaimana pula kan Dr. Mala kita nak meningkatkan literasi kesihatan mental ni, sebab kita melihat ya, Miasa sendiri dalam usaha gerak kerja kami apabila bercakap tentang kesihatan mental ni, literasi itu sendiri kita banyak melihat informasi, maklumat
perkhidmatan kesihatan mental itu banyak tertumpu di contohnya Kuala Lumpur, Selangor, negeri-negeri bandar-bandar besar. Apabila kita contohnya pergi ke Terengganu, Pahang contohnya, atau pergi ke Sabah dan Sarawak, ini berkurangan. Everything thins out. Jadi maklumat juga begitu, Dr. Mala. Jadi mungkin ya sedikit ialah daripada pengalaman Dr. Mala sendiri dalam social media, mungkin nak memperkasakan seperti Dr. Mala katakan tadi, golongan muda itu sendiri. Jadi mungkin kita nak mengajak golongan-golongan muda yang menggunakan media sosial ini untuk berkongsi mungkin ya, NGO kesihatan mental, mungkin talian-talian bantuan. Mungkin Dr. Mala nak bagi sedikit mungkin public service announcement ke? Ya, sebenarnya buat masa sekarang pada tahun 2023 banyak NGO dan juga talian hayat untuk kesihatan mental ni, walaupun anda berada di Sabah Sarawak ataupun pantai timur Malaysia dan sebagainya, masih boleh hubungi talian hayat ini dan masih boleh dapatkan bantuan-bantuan kesihatan mental first aid dululah. Betul. Ya, melalui online dahulu. Dan kemudiannya jika perlukan appointment, pergi berjumpa dengan terapis, doktor dan sebagainya, saya dah keluar kerajaan, tapi to my best knowledge, ia masih boleh diberi di klinik kesihatan kerajaan. Semua pegawai perubatan, pakar kesihatan keluarga, kita panggil family medicine specialist, dan juga nurse-nurse di bahagian, sebab klinik kesihatan tu dia ada dua belah kan, satu penyakit kronik, satu lagi mother and child. Nurse-nurse dekat bahagian mother and child ni juga kebanyakan mereka memang dilatih dari segi kesihatan mental. Betul. Jadi anda masih boleh pergi ke klinik kesihatan kerajaan ataupun klinik swasta, di sana GP clinics, dan anda masih boleh pergi ke hospital kerajaan dan dapatkan akses kepada NGO melalui online, media sosial dan sebagainya. Betul. Dan ini sebenarnya perkongsian yang baik ya tuan-tuan dan puan-puan, kerana klinik kesihatan contohnya ya, dan juga GPs, mereka paling hampir ya dengan masyarakat umum dan paling mudah untuk kita akses sebenarnya, seperti yang Dr. Mala katakan ya, FMS ya, Family Medicine Specialist, ramai daripada mereka rata-rata dilatih sebenarnya untuk memberikan diagnosa ya penyakit mental itu sendiri, dan boleh sebenarnya memberikan intervensi kepada rakyat Malaysia. Jadi kepada anda yang mungkin rasa mahal je nak pergi ke klinik swasta atau nak pergi ke hospital swasta, sebenarnya kita semua sedia maklum, tetapi pihak kerajaan sudah tentu bertukus lumus juga untuk memberikan latihan. Jadi di peringkat klinik kesihatan sendiri, anda boleh mendapatkan bantuan dan rawatan sebenarnya. Terima kasih Dr. Mala. Dan kemudian Dr. Mala, mungkin ya soalan penutup kita, soalan terakhir. Tak bolehlah nak tutup Game Changer ni kalau tak ada soalan harapan. Jadi kita nak tanyalah, mungkin kalau Dr. Mala boleh berkongsi sedikit harapan Dr. Mala untuk tahun 2023, mungkin untuk Dr. Mala sendiri, keluarga dan juga negara Malaysia kita yang kita cintai ini. InsyaAllah. Silakan. Harapan saya pada tahun 2023 ni, yang nampaknya lah macam seakan-akan jauh daripada pandemik tu kan, sebab 2020 sampai 2022 kita masih bergelumang. Kita bergelut dengan si virus C19 tu. Jadi saya harap kita keluar dengan lebih baik, kita boleh berdepan dengan lebih baik, even kalau ada gelombang baru yang datang. Dan harapan saya adalah ini menjadi tahun yang lebih positif daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Bukan positif COVID, positif dari segi kesihatan mental, dan positif dari segi hidup kita. Tetapi harapan saya, janganlah menjadi toxic positivity. Jangan menjadi terlampau positif, terlampau perfect, nak tunjuk benda yang baik sahaja, sampai media sosial tu dah jadi tempat yang bila wanita-wanita, ibu-ibu yang doesn't fall into that perfectionist, dia jadi murung bila dia tengok. Jadi kepada anda semua, bila anda berada di media sosial, berada di luar dan sebagainya, be yourself. Be yourself, and benda yang you think you are a little bit good than positive, then you take it and you show the reality. Kalau you boleh buat content tanpa pakai makeup, tanpa too much of filter, tanpa too much of editing, tanpa, let's be real. Saya harap 2023 ni kita lebih positif dan kita lebih real, dan kita hidup in reality, bukan in media sosial berawang-awangan, rasa fantasy, macam wow, flawless ni muka sebab guna filter. Let's not do that. So itu harapan saya lah, kita menjadi masyarakat, keluarga dan juga individu yang lebih positif, tetapi bukan toxic positif, dan menjadi lebih real, lebih menerima diri kita seadanya. Okey, alright, boleh. Terima kasih banyak-banyak Dr. Mala kerana sudi meluangkan masa bersama kami di rancangan Bual Bicara The Game Changer. Saya tahu kami semua maklum Dr. Mala sudah tentu sibuk setiap hari dalam, orang kata, pekerjaan hakiki di Jabatan Kecemasan dan Trauma. Jadi terima kasih banyak-banyak Dr. Mala, dan kepada anda yang
bersama kami sehingga akhir rancangan The Game Changer. Terima kasih banyak-banyak kami ucapkan, dan saya harap dan kami semua berharap bahawa sedikit sebanyak perkongsian Dr. Mala dan saya selaku hos rancangan Game Changer memberi manfaat kepada anda semua. Jadi teruskan saksikan kami di rancangan The Game Changer dan juga Dr. Mala dalam Celoteh Dr. Mala di Instagram, Facebook dan Twitter. Instagram, Facebook dan juga Twitter. Jadi jumpa anda setiap hari Ahad 8.30 malam hanya di Facebook dan YouTube Miasa Malaysia. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.